Okey, Assalamualaikum. Tadi cikgu ada beri latihan lita jujukan di mana kamu kena pilih sama ada jujukan A ataupun B. Okey, so hari ini, bukan hasil dari tadi, hari ini kan. Untuk video ini, cikgu akan beritahu kamu bagaimana cara menjawab serta huraian yang diperlukan. Okey, sebab tadi cikgu dah trigger dah bincang sikit-sikit kan. Okey, awak dah tahu dah. Antara lita pun boleh lah, lita A dan lita B. Okey, lita A lebih sesuai berbanding dengan lita B. Okey, tapi cikgu tinggalkan. Cikgu suruh kamu jawab macam mana untuk dapatkan 14 markah dan cikgu tinggalkan gambar rajah lita yang sebenar. Cikgu suruh kamu cuba buat sendiri. Okey. Jadi bagi lita ini, okey, yang pertama dia suruh tentukan alasan, nyatakan alasan dan tentukan. Okey, jadi kita kena buat, kalau boleh awak kena buat dalam bentuk jadual. Okey, ataupun kalau tak ada jadual pun kena letak dua jenis lita A untuk yang pertama dan yang kedua adalah untuk lita lata Alah. Lata pula. Lita B. Okey, satu untuk lita A, satu lagi untuk lita B. Yang kedua kat bawah sini lah, kita untuk lita B. Okey, jadi bagaimana cara menjawab? Kalau dia minta dalam kendalian, minta dalam bentuk alasan, kena beri dalam point form walaupun dia bentuk bahagian B. Walaupun dia minta dalam bentuk esei, walaupun dia minta walaupun cara markahnya besar, tetap kita buat dalam bentuk point form supaya pemeriksa tu dia tak tertinggal jawapan kamu. Okey, jadi pada bahagian kita kena jawab soalan. So soalan kat sini, yang pertama dia kata tentukan lita mana yang sesuai. Jadi kena nyatakan lita A sesuai. Dapatlah 1 markah. Okey, lita B tidak sesuai. Sesuai. Baru dapat 1 markah. So kita ada lagi 12 markah, perlu cari sekurang-kurangnya ada 6 item penyataan pada bahagian lita A dan 6 item pada lita B. Apa yang perlu kamu nyatakan alasan? Alasan dia adalah berbentuk penerangan daripada apa yang cikgu terangkan sebelum-sebelum ni. Okey. Jadi cikgu akan type sini. Okey. Kemudian kita buat dalam warna kuning Okey. So, kita mulakan dengan yang pertama. Ini tak payah. Okey, alasan yang pertama. Apabila PM1 ditekan. Apabila PM1. Ini nak buat ayat. Nak buat ayat kita kena nyatakan nama penuh dia. Apabila punat mula 1 dalam kurungan PM1 tutup kurungan ditekan. Okey, koma. Apabila punat mula 1 dalam kurungan PM1 ditekan. Penyentuh. Huruf besar. Penyentuh. Dalam kurungan P1. Berapa banyak panjang nak pergi? Penyentuh. Ni dekat sini. Enter. Penyentuh P1 akan terelektromagnetan. Cukup. Untuk ayat yang pertama ini, kamu akan dapat 1 markah. Di mana keyword bagi ayat ini adalah terelektromagnetan. Okay. Perkataan terelektromagnetan merupakan keyword. Okay, keyword dia Okey, kemudian
Disebabkan dia punya ni macam mengganggu. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Okey. Baru kita ambil keyword yang seterusnya. Semua. Semua. Sesentuh. Ingat ya, bapa kita panggil penyentuh. Semua anak kita panggil sesentuh. Jadi, semua sesentuh dalam kurungan P1. Okey, dalam kurungan P1, lazim terbuka akan tertutup. Tertutup. Okey, sekarang ni dalam soalan kita hanya ada lazim terbuka sahaja. Jadi tak perlu kita nak nyatakan ayat dia panjang. Semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup dan lazim tertutup akan terbuka. Tak perlu. Tengok kepada keadaan. Dalam soalan kita, kita tiada lazim tertutup. Nampak kan? Tak ada kan? Jadi jangan tulis membazir sebab tak ada markah. Jadi kita kena nyatakan semua sesentuh P1 lazim terbuka akan tertutup dekat mana sekarang ni P1 tu? Pada litar 1 dan litar 2. Jadi pergi ke bawah pada litar 1 dan litar 2. Okey, di sini kamu akan mendapat satu lagi markah. Okey. Jadi dekat sini keyword dia adalah semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Itu dia punya keyword. Jadi, mana cikgu nak gerakkan? Oh, nak gerakkan di sini tangan dia. Okey, tangan. Oh, tangan untuk gerakkan ni. Kejap. Ini kat sini 1, ini kat sini 2. Okey, yang ketiga pula. Okey, yang ketiga kita letak kat sini. Okey, yang ketiga. Apa yang berlaku pada yang ketiga? Okey, bila semua dah litar menjadi lengkap. Litar menjadi lengkap. Okey, ini dapat satu markah lagi. Kerana awak menyatakan litar menjadi lengkap. Okey, kemudian poin yang seterusnya. Okey, titik sini, pergi dekat sini lagi. Nombor 4 pula. Okey, nombor 4. Otot. Okey. Ceritakan tentang litar pegang. Keyword pegang dapat satu markah. Okey. Apabila punat mula 1 dilepaskan arus. Tak nak cerita pasal arus, kita cerita pasal litar. Litar masih lengkap. Dia masih lengkap kerana bahagian kerana ni kita bawa dia turun ke bawah. Panasnya. Kerana wujudnya litar pegang. Okey, kerana wujudnya litar pegang. Dan okey, yang kelima. Okey, kat sini pula yang kelima. Piak. Yang kelima, sini. Tak nak ni, nak ni. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima pula, bila semua dah lengkap, kena sebut nama motor. Okey, apa motor? Motor, bila dah lengkap motor, motor 1 Motor 1 berkendali. Motor 1 dalam kurungan M1 berkendali. Okey, dapat satu lagi markah. Okey. Kemudian, kejap cikgu nak tukarkan ni. Litar, semua ni pula. Yang ni semua cikgu nak bawa dia turun. Kacau lah. Bukan ni, nak ni.
Tak nak gambar. Ni je. Ni kita nak bawa dia. Tidak. Kat sini. Okey. Seterusnya. Belum habis lagi. Okey, yang keenam. Okey, dalam esei penerangan, awak tak semestinya kena beri 6 kenyataan. Boleh beri lebih. Okey, jadi kalau dari 9, 9 lah. Itulah kelebihan dia kalau dia minta huraian. Tapi untuk kamu punya turn, cikgu tak rasa keluar huraian. Kalau dia nak pun, dia nak keyword. Sekejap lagi cikgu akan beritahu apa keyword dia. Okey, pada yang keenam, apabila PM, punat mula 2 pula. Punat mula 2 dalam kurungan PM2 ditekan penyentuh. Penyentuh dalam kurungan P2 akan terielektromagnetan. Okey, kemudian semua sesentuh P2 akan semua sesentuh lazim terbuka. Lazim terbuka akan tertutup. Okey, kemudian lita 2 lengkap. Kemudian motor 2 berkendali. Okey. Di manakah keyword bagi setiap perkataan ini? Jika soalan meminta kamu untuk menghuraikan antara perkataan-perkataan keyword dalam teks yang wajib kamu hadirkan ayat tu, yang pertama adalah, okey, sekejap. Apabila dia sudah berjalan, ini ke sini sikit. Ni sini sikit. Ini 3, 4, ni bawah sikit. Ni sini sikit, ini sini sikit. Ni nombor 1. Okey. Nombor 1. Okey. Siap. Sekejap, cikgu nak conteng pula. Dekat sini dia punya keyword. Okey, untuk lita yang sangat lengkap, lita yang awak pilih, awak kena huraikan kendalian dia satu persatu. Jadi, awak kena sebut perkataan terielektromagnetan. Ada perkataan terielektromagnetan ke, mewujudkan elektromagnetan ke, gegelung mewujudkan elektromagnet ke, tak ada masalah. Kita akan beri dia keyword ni, ada keyword ni akan dapat 1 markah. Okey, keyword sesentuh. Okey, semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Keyword yang kedua berkaitan dengan sesentuh akan tertutup. Okey, itu dia punya keyword yang kedua. Di sini dapat 1 markah, di sini dapat lagi 1 markah. Keyword seterusnya, lita menjadi lengkap, motor berkendali. Ada masa soalan minta lita menjadi lengkap 1 markah, motor berkendali 1 markah, dan ada kalanya soalan dia nak ayat yang sempurna. Ada perkataan lita dan lita lengkap, ada perkataan motor berkendali. Yang ini dia depend kepada rubrik pemarkahan. Okey, kadang-kadang dia minta ini. Okey. So, cikgu slashkan kat sini. Okey. So, kita slashkan. Okey, mana tadi? Okey, slash. Di mana apa yang cikgu slashkan tu sama ada sini 1 markah ataupun ayat ni adalah 1 markah. Okey. Seterusnya, apabila punat mula 1 dilepaskan.
Lita masih lengkap. Motor masih beroperasi. Perkataan kat tengah ni asalkan kamu faham apa yang kamu nak sebut tu tak ada masalah. Yang keyword dia adalah Lita pegang. Okey. Dengan adanya perkataan Lita pegang, kamu akan dapat 1 markah di sini. Okey. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Oh, kat sini lagi. Dan kat sini tadi cikgu punya ni 1 markah di sini dan 1 markah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup 7. Kerana dan belum cukup lagi. Kat bawah ada kita beri lebihan. Okey. Dekat sini pula apabila PM2 ditekan. Okey, yang ni kita tak ada markah tapi wajib sebut sebab kita nak tahu permulaan pergerakan dia adalah PM2 dipegang. Ditekan. Pegang buat apa? Tu Lita pegang. Okey. Penyentuh akan terelektromagnetan semua lazim. Okey. Di sini ayat yang panjang ni kalau awak ulang semula, okey, berdekat bahagian P2 sahaja dapat markah iaitu P2 terelektromagnetan dapat 1 lagi markah dan juga P2 lazim terbuka akan tertutup. Yang ini dapat markah dan 1 markah. Dan ada juga bila awak sebut M2 akan berkendali. Ini juga akan dapat 1 markah. Okey. Barulah kalau kamu nak buat kesimpulan, kamu nak tambah lagi seterusnya. Motor M2 beroperasi secara jujukan kerana motor 1. Sebab kita nampaklah kan. Dia akan, motor 2 ni dia akan beroperasi apabila P1 ni beroperasi, boleh juga disebut tu. Jadi, markah maksimum pada Lita A mestilah 7 sahaja. Sebab markah untuk 7 lagi berada pada Lita B. Okey, kenapa tidak sesuai bagi Lita B? Okey, benda yang sama, cuma kita kena bergantung kepada gambar. Okey, pada gambar, okey, Lita apabila PM1 ditekan. Okey. Semua sesentuh kat sini kita sebut, kita boleh ulang. Apabila punat mula 1 ditekan, penyentuh 1 akan terelektromagnetan. Semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup pada Lita 1. Lita 1 Okey, itu dapat 1 markah, ada 3. Kemudian semua sesentuh lazim tertutup akan terbuka pada Lita 1 dan Lita 2. Dapat 4 markah. Okey. Kemudian Lita 1 tidak lengkap. Okey, tidak lengkap. 1 markah. Motor 1 tidak berkendali. Nah, 7 markah. Kemudian awak sebut apabila dia tak berkendali. Terus lompatlah. Awak nak beritahu motor 2 ni berkendali ke tidak. Motor 2 juga tidak berkendali kerana. Okey, motor 2 tidak berkendali. Bila awak sebut motor 2 tidak berkendali, 1 lagi markah. Kerana penyentuh sesentuh P1 terbuka dan menyebabkan Lita 2 tidak lengkap. Okey, jadi itulah 14 markah. Terlalu panjang kan huraian dia. Okey, jadi awak tulis sendiri. Kalau cikgu sebut tu terlalu laju, pausekan sekejap. Cikgu sendiri malah nak tulis. Okey, yang penting cikgu nak tunjuk lakaran dia. Okey, jadi marilah kita pergi kepada lakaran. So, lakaran dia apa kata kalau cikgu bawa. Okey, kat sini pula lakaran dia. Ni ke sini sikit. Okey, ini gambar ini kita pindahkan dia ke sini. Okey, tangan gerakkan dia ke sana sikit. Gerakkan dia. Okey. Ni pindahkan dia kat sini. Apa yang kita nak tengok adalah Lita. Kau duduk sini, nyemak je. Ni bawah.
Sini pun bawah. Okey. No. Sekarang dia nak kita tengok soalan minta apa. Salah. Nak yang kecil sekali. Okey, yang kecil sekali. Lampu pandu tutup ni. Lampu pandu hijau akan menyala apabila motor 1 dan motor 2 dihidupkan. Okey, hijau akan menyala. So ada sebiji lampu warna hijau jika motor 1 dan motor 2 hidup. Okey, tu dia nak. Yang ini BM dia memang bijak. Lampu pandu merah menyala apabila menunjukkan motor 1 tidak beroperasi. Apabila motor 2 dihidupkan. Dia nak cakap merah ni menyala. Okey, bila motor 1 tidak beroperasi, okey, mentol merah akan menyala. Okey, jadi dalam kondisi yang kedua, apabila motor 2 beroperasi, okey, mentol merah, okey, dia merah ketika motor 1 mati, motor 2 hidup. Dia motor mati, motor 2 hidup. Menyala. Aduh, hai. Susah benar dia punya pusingan ayat dia. Dia nak mentol merah menyala. Kalau motor 1 mati, motor 2 hidup. Itu je dia punya ayat. Tapi, okey, jom kita lukis. Tebalkan sikit dia punya ni. Okey, mulakan lita anda seperti biasa dengan senyuman. Macam nak rampau je kan. Okey, senyuman pada lita. PL. Turun bawah. Okey, buat dinding. Campur bawah. Okey, seterusnya mulakan dengan PH. Okey, PH lekat. Tebal sangat lah. Macam tak best. Okey, ini habis sangat. Boleh lah ni. Okey. Ini adalah PH. Okey, sambung lagi depan. Kita ada PM. PM jarak sikit. Ada PM. Seterusnya, kita kena guna ada penyentuh 1. P1 dan kita ada 2 GBL. Di sini GBL 1. Tolong tambah 1 lagi. Soalan pun salah. Okey. Fungsi GBL 1 hanya dapat mengawal satu sahaja motor. Okey. Dan kita ada GBL 2. Sambung. Okey. Dan jangan lupa kepada label dia. Ini dan jangan lupa juga kepada lita pegang pula. Lita pegang dia iaitu sesentuh P1. Okey. Kemudian dengan nyawa daripada P1, dia menyambung kepada PM2. Tulis PM2. Dan jangan lupa kita ada lita pegang ataupun sesentuh P2. Sekarang ni dia pegang P2. Dan jangan lupa dia jumpa bapak P2 sambung. Okey, dan di sini dia cakap lampu hijau ni menyala kalau dua-dua motor. Lampu hijau menyala apabila dua-dua motor hidup. Kalau hidup, kita kena buat begini sahaja. Motor 1 untuk motor 2, nyawa dia. Dan di sini kita letak warna mentol warna hijau. Okey. Seterusnya dia cakap lagi, awal-awal lah tulis. Lampu warna merah. Okey. Dalam keadaan sekarang ni kita lukis pada keadaan motor yang tidak bergerak. So kita cari dulu yang tidak bergerak apa? Motor 1 kan? Motor 1 yang tak bergerak kena menyala.
Jadi P1, P2 dalam keadaan yang memutuskan tak bergerak, yang menyala adalah P1. Jadi P1 kena sambung. Barulah P2 kita tutup. Okey, ataupun dekat bahagian ni mungkin ada pelajar-pelajar yang rasa macam tak puas hati. Cikgu, kalau cikgu cakap macam ni, sekarang ni nanti bila dia on penyentuh bila dia dah on, P1 akan terbuka, P2 akan tertutup. Tapi kat sini mana ada arus elektrik nak lalu. Lepas tu mentol tak bolehlah menyala. Bukan, sebenarnya ni gabungan antara dua litar. Litar yang sebenar dia ataupun litar yang telah kalau awak nak lebih nampak dengan lebih jelas, okey, cikgu tarik sikit. Okey, kalau nak lebih jelas, sebenarnya dia begini. Kalau nak nampak jelas. Okey, salah. Kita tarik. Yang kuning ini adalah yang lain. Okey, pada bab mentol. Okey, cikgu tunjukkan. Ini dia punya line ke atas tau. Okey, ataupun ni jalan cara yang kedua. Untuk litar gambar mentol hijau. Awak nak cakap macam ini pun boleh. Kalau mentol hijau nak sebut P1 akan wujudkan mentol hijau, kemudian dia sambung, lepas tu pergi ke GBL. Okey, ni adalah untuk hijau. Lepas tu awak nak cakap litar seterusnya, ini untuk P2 pula, mentol hijau. Kongsi kan mentol hijau. So, kita lukis sekali je. Untuk mentol hijau akan menyala. Okey, ini pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, kalau untuk mentol merah pula. Okey, mentol merah tak. Mentol merah kita tukar color. Cikgu guna warna putih. Sambung. Untuk warna putih ni kita guna situasi soalan bagi motor. Dia cakap motor yang menyala mentol merah. Okey, sekarang ni mentol merah pula. Bagi P1, mentol tu akan menyala. Sekejap. Kita lukis dulu. Merah. Okey. Kalau motor P1 mati. Sekarang dalam keadaan mati kan? Merah akan menyala. Kemudian dia kata kalau motor P2 hidup, merah menyala. Kalau motor P hidup, situasi dia begini. P2 hidup, merah akan menyala. Okey. Jadi sama. Yang kalau kamu mahu jawab begini, betul nak jawab macam ni, betul nak jimat kertas kamu dengan menggabungkan dengan cara begini juga betul. Tak ada masalah. Litar kamu tetap sama. Mana yang kamu rasa kamu faham, kamu jelas, kamu boleh buat litar begitu. Suka hati kamu. Pilihan ada pada diri kamu sendiri. Mana kamu nak. Okey, jadi itu sahajalah untuk bahagian jujukan. Terima kasih. So, habis kelas hari ini.